يا رمضان شهر الرحمة والغفران. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya saya ingat kita pastinya mengucapkan berbanyak-banyak syukur Alhamdulillah kerana diberi kesempatan untuk masuk lagi ke dalam bulan Ramadan yang di dalamnya penuh dengan pelbagai ganjaran, anugerah, pelbagailah kan, bonus dan sebagainya. Dan saya ingat kita juga pastinya perlu mengucapkan syukur kerana ada yang tidak berkesempatan untuk masuk ke bulan Ramadan dan ada juga yang masuk bulan Ramadan tidak sampai ke penghujung Ramadan. Jadi alhamdulillah kita semua masih diberi peluang untuk merebut ganjaran pada bulan Ramadan. Ramadan ini pelbagai hikmah yang diberikan ataupun pelbagai anugerah yang diberikan Allah kepada umat Islam, khususnya umat Islam dalam surah Al-Baqarah disebut Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dekat situ ada disebut tentang khusus kepada umat Islam yang amalan berpuasa ini telah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, khususnya puasa itu sendiri, dan ada di situ semoga kita semua termasuk dalam golongan yang bertakwa, yang beriman kepada Allah. Jadi hikmah Ramadan ni ada pelbagai yang saya ingat menariknya. Hikmah Ramadan ni bukan sekadar spiritual ataupun kerohanian, tapi dia meliputi keseluruhan manusia itu. Dan kita tahu manusia itu bukan hanya jasmaninya, tapi kita ada satu kan biasa disebut kalau di sekolah sebut tentang jersey ataupun sekarang sebut jasmani, emosi, rohani, sosial dan intelektual. Jadi di dalam Ramadan itu merangkumi kesemuanya. Secara jasmaninya kita pastinya bila Ramadan semua nak sihat, nak kurus, nak sebagainya. Tapi secara dia bukan hanya di dalam saya ingat secara biologi badan kita berfungsi adalah reflect kepada sel-sel di dalam badan kita. Dan di bulan Ramadan ini menariknya dia seperti kita ada kereta, kita servis kereta setiap 6 bulan ataupun 10,000 kan. Jadi Ramadan ni adalah bulan di mana diberi peluang untuk alignment kepada diri manusia itu sendiri. Iaitu kalau kita puasa, biasanya kita makan. Sekarang ni saya ingat ada juga puasa tentang intermittent fasting kan, ada puasa berapa jam, 16 jam puasa tapi boleh minum air, dan 8 jam itu boleh makan apa saja. Tapi Ramadan ini lebih istimewa kerana ada keberkatan, ganjaran dan sebagainya. Tadi nak ceritanya secara sel dalam badan kita, bila berpuasa, badan kita ni dia ada satu sel yang disebut sebagai autophagy. Dia boleh makan, dia autophagy maksudnya makan diri sendiri ya. Jadi dia ada self healing. Jadi bila kita puasa, masa kita tak makan ni, sel ni dapat berfungsi dengan lebih efisien dan dia berupaya untuk memakan sel-sel yang buruk ataupun sel-sel yang rosak, menjadikan badan kita lebih boleh berfungsi dengan lebih efisien. Macam kita baru servis kereta, selepas kita servis kereta kita lebih baik, lebih efisien. Begitulah puasa ini memberi orang kata anugerah ataupun kebaikan. Hikmah puasa itu secara jasmani, dan dia ada lagi satu kita sebut sebagai microbiome. Dalam badan kita ni memang ada bakteria atau mikrob, tapi tak semuanya jahat. Sebab dalam hidup kita ni banyak yang keseimbangan kan. Jadi dia ada yang baik, dia ada yang tak baik. Jadi masa puasa ini dia menjadikan berupaya menyeimbangkan antara mikrob-mikrob yang positif atau baik dengan yang tak baik. Jadi menjadikan sekali lagi badan kita ni daripada 12 bulan ada 1 bulan yang dia buat alignment semula, menjadikan badan kita lebih efisien untuk berfungsi pada bulan-bulan yang akan datang. Itu secara jasmani. Dan saya ingat secara emosi dan intelektual itu sangat terkait dengan ganjaran Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian Nabi bertadarus dengan Malaikat Jibril pada bulan Ramadan, dan bagaimana memberi ganjaran pelbagai. Kalau sebelum ni satu ayat, satu huruf diberi 10 kan. Sekarang ni ada 10 sehingga 700. Jadi ganjarannya berlipat ganda, dan secara emosi dan intelektual sebenarnya kita berupaya sebulan ini untuk membina kekuatan
jasmani dan emosi kita dengan membaca, dengan bertadabbur, dengan mendengar, bertadarus dan sebagainya. Dan Al-Quran itu sendiri disebutkan sebagai, Al-Quran itu diturunkan kepada manusia sebagai syifa dan juga rahmat. Jadi kalau kita mencari healing-healing yang ada, Al-Quran itu sendiri sebagai healing dan membina kapasiti jiwa dan raga kita lah. Selain juga kita ada tentang syukur, tentang sabar, apa lagi? Tentang syukur, sabar, solat dan juga sedekah. Bulan Ramadan ni juga adalah satu bulan yang digalakkan untuk bersedekah ataupun infak. Dan ini ada elemen sosial. Tadi kita sebutkan jasmani, emosi, rohani pastinya ada, sosial dan intelektual. Jadi sosial ni kita bukan hanya puasa kerana hubungan kita dengan Allah, itu pasti kan, tapi kita juga ada hubungan sesama manusia dan juga hubungan sesama alam. Jadi infak ini ataupun sedekah ini membina, selain kekuatan jiwa kita, dia juga memberi kita merasa kesusahan dan saling membantu kepada masyarakat yang kurang berkemampuan. Jadi infak ini adalah satu elemen hikmah dari sudut sosial. Dan kita seharusnya memperbanyakkanlah infak di bulan Ramadan ni kerana pastinya ganjarannya besar. Dan ada satu hadis disebut mereka yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama seperti orang berpuasa. Jadi mungkin ada yang tidak boleh berpuasa dan sebagainya, maka bolehlah memperbanyakkan memberi infak dan sedekah kepada mereka yang berbuka. Dan saya ingat penting juga untuk saya sebut tentang bagaimana tadi hubungan kita bukan hanya bersama Tuhan, hubungan dengan Tuhan pastinya itu, tapi kita juga ada hubungan antara masyarakat dan juga alam. Mungkin kadang-kadang kita lupa tentang alam ini dan bagaimana kita boleh memulakan praktis-praktis yang mudah, seperti membawa bekal sendiri masa pergi ke bazar Ramadan, tidak membazir, tidak membuang, maksudnya menggunakan secukupnya lah, bersederhana. Dan kita mesti ada rasa empati juga kepada alam kerana kita sekarang ke arah keadaan satu climate change sangat real berlaku dan dia memberi kesan kepada makanan dan sebagainya. Jadi seharusnya kita merebut bulan Ramadan ini sebagai satu bulan yang sangat istimewa. Di dalamnya Allah memberi peluang kepada kita untuk membina semula, reset ataupun membina semula jadual dan juga orang kata jadual kita untuk 11 bulan yang akan datang. Jadi selain daripada melakukan alignment kepada badan kita secara fizikal, kita juga boleh membina jiwa kita dan kerohanian kita dan intelektual kita melalui pelbagai ganjaran-ganjaran yang telah diberikan pada bulan Ramadan. Jadi saya ingat sama-sama kita merebut bulan Ramadan ini, semoga dia menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya, dan semoga kita juga tidak menjadi golongan yang rugi, iaitu keluar daripada bulan Ramadan tapi tidak diampunkan dosa, kerana tidak diampunkanlah kekurangan dan juga dosa-dosa ataupun kesalahan yang telah kita lakukan, kerana bulan Ramadan juga adalah bulan maghfirah. Jadi sama-sama kita merebut, selamat meneruskan Ramadan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.